Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua, hari ini saya nak berbicara tentang habit yang boleh merosakkan postur badan kita, yang mana dalam rutin harian kita, dalam kita bergerak, beraktiviti, melakukan kerja, ada 4 rutin ataupun tabiat yang mana kalau kita buat, ia boleh merosakkan postur badan kita. Dan bagaimana kita nak mengubahnya menjadi rutin ataupun tabiat yang betul. Okey, jom kita tonton dan saksikan. Dalam kehidupan harian kita, kita banyak melakukan pergerakan, sama ada kita bekerja di rumah maupun di pejabat ataupun di tempat kerja kita. Kita banyak bergerak, banyak melakukan aktiviti, banyak melakukan kerja. Kita duduk, kita berdiri, kita bangun, kita berjalan. Ini semua memerlukan pergerakan muscle, otot dan badan kita secara keseluruhannya lah. Baik, sebelum saya pergi kepada rutin ataupun postur badan yang tidak betul, kita pergi kepada apa itu postur badan yang betul. Baik, kalau kita berdiri di cermin, kita tengok di sisi kita, kita cuba lakarkan garisan lurus daripada telinga ke buku lali kita. Baik, kalau kita lakarkan garisan lurus ni, postur yang betul ialah apabila dalam garisan lurus ini, dia kena daripada telinga, kena ke bahu, kena ke pinggul, kena ke lutut sampai ke buku lali. So bahagian tubuh badan ni semua dalam straight line ni lah. Andai kata salah satu bahagian ni tidak dalam the straight line ni, dia lari banyak, maksudnya postur badan kita dalam keadaan tak betul lah. So ini secara umumnya postur badan yang tegak, straight dan betul lah. Apakah postur badan yang tak betul? Postur badan yang tak betul, yang pertamanya ialah postur badan yang membongkok. Mungkin disebabkan banyak pergerakan dan pekerjaan dia banyak membongkok kot. So mungkin akan menyebabkan tulang belakang dia ke depan dan dia tidak sihat lah. Yang kedua ialah tulang belakang yang lurus, iaitu ataupun kita panggil flat back. Okey, kalau orang yang normal, dia mempunyai curve S di bahagian belakang dia. So kalau orang yang tak ada curve ni, dia lurus saja, sebenarnya dia tidak normal. So postur badan dia sebenarnya tak betul. Dia perlu ada sedikit curve di bahagian dekat dengan pinggul, di bahagian atas. Dia paling kurang ada 3 curve S di bahagian belakang ni lah. Okey, yang ketiga ialah postur badan yang mana dia terlalu lordosis ataupun perut dia terlalu ke depan dan pinggul dia terlalu ke belakang. So ini boleh jadi genetik, boleh jadi keturunan, tapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor-faktor cara kita bergerak lah. Terutamanya kalau orang tu selalu menerak, dia suka guna laptop ke, baca buku ke, guna handphone dalam keadaan menerak terlalu lama, dia boleh menyebabkan badan dia menghadapi postur macam ni lah. Ataupun seorang yang suka pakai kasut tumit tinggi, so dia akan menyebabkan postur badan dia jadi macam ni. Keempat ialah postur yang mana kepala atau tengkuk dia terlalu ke depan. So orang macam ni biasanya dia suka tengok handphone, tengok terlalu ke bawah. Bila tengok handphone tu, dia kena tunduk ke bawah baru dia nak tengok handphone. Ataupun dia banyak baca buku dalam keadaan dia tunduk ke bawah. So tengkuk dan kepala dia lari daripada center of gravity. Bayangkan, berat kepala orang dewasa lebih kurang 3 kg lebih. So kalau 3 kg beban ni lari daripada posture, daripada center of gravity dia, so dia akan stres dia punya tulang belakang, dia akan stres dia punya tengkuk dan bahu untuk support kepala yang terlalu ke depan ni. So dia tidak sihat untuk tubuh badan kita. Baik, bagaimana kita nak counter, kita nak ubah daripada badan kita mengalami postur-postur yang sebegini? Yang pertamanya, saya pergi kepada cara kita menghadap laptop ataupun komputer. Baik, bila kita menghadap laptop atau komputer, kita pastikan badan kita tegak, leher kita pun tegak dan mata kita sejajar dengan skrin. Jangan biarkan laptop itu terlalu ke bawah. Mata kita perlu tunduk untuk lihat ke skrin dan badan kita slouch ataupun kita kata dalam keadaan malas-malasan, membuatkan spine kita bongkok
dan kita tak lurus bila duduk. So cara yang betul, kita tarik kursi kita rapat dengan belakang kita. So kita boleh duduk dalam keadaan yang tegak. Kemudian mata kita sejajar dengan skrin lah. Kalau sebelum ni saya ada buat video pasal regangan dan senaman ketika bekerja. So dalam video tu juga saya ada mention pasal posture yang betul lah untuk kita bekerja. Dan kita boleh melakukan stretching lah dalam keadaan kita duduk. So di akhir video kali ni saya akan linkkan lah video tu untuk anda tonton. Okey, kita juga boleh juga mengamalkan cara ni ketika kita memandu. Kita tarik kursi kita supaya rapat dengan badan kita, kita duduk dalam keadaan tegak, kita tak membongkok dan pegang steering itulah. Ataupun ketika mana kita bersila, ketika kita ni bagi orang Islam lah, ketika kita bersila dan kita duduk di masjid. Contohnya ketika solat Jumaat, kita duduk bersila, kadang ada orang tu dia bongkok, dia tunduk kepala dia sampai kita tak tahu orang ni ada kepala ke tak kan. Kita tak nampak kepala dia. Kita ingat orang yang main masjid ni tak ada kepala. Sebenarnya dia mengantuk, dia lena tu sampai kepala dia tunduk ke bawah. Ini sebenarnya posture yang sangat bahaya untuk tulang belakang. So kalau kita duduk untuk dengan khutbah tu contohnya, kita pastikan tulang belakang kita tegak, leher kita tegak, dan kita cuba fokus dan dengar apa yang khatib nak sampaikan lah. Tapi kadang kita mengantuk pun, kita cuba tegak ni, dia at least dia bagi segak sikit lah. Tapi kalau dah mengantuk sangat tu, cubalah tidur pun janganlah tidur dalam keadaan kita bongkok, tunduk habis-habisan tu. Tak elok lah untuk badan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita melihat telefon bimbit. Biasanya kadang saya sendiri pun, kita tengok telefon bimbit, kita akan tunduk bawah, kita akan letak tangan kita di bahagian bawah. Sebenarnya dia tak elok untuk kita punya leher dan kepala lah. Cara yang betul macam mana? Kita tegakkan leher kita, kita angkat sedikit handphone kita supaya lebih kurang dengan mata kita, untuk mata kita lihat skrin tu. Mungkin tidaklah selari ataupun straight dengan mata kita, sebab itu nak tinggi sangat kan. Kadang kita nak chat tu, kadang saja orang belakang duk stop pula, kita duk chat apa, kita duk scroll apa kan. Mungkin boleh ke bawah sedikit, tapi taklah sampai kita perlu tunduk ataupun bongkok lah nak tengok handphone tu. Okay. Yang ketiga ialah bagaimana kita nak angkat barang dari bawah. So kadang kita nak angkat barang tu kita perlu tunduk, tapi janganlah kita tunduk dengan kita luruskan kaki ataupun kita nak bongkok sampailah kita nak capai bawah tu. Tapi kita ambil barang di bawah dengan keadaan kita squat ataupun kita cangkung dahulu, kemudian kita ambil barang kat bawah, kemudian kita bangun dari squat tadi, terus kita berdiri dalam keadaan tegak lah. Itu lebih selamat dan lebih sihat untuk tulang belakang kita. Okay. Terutamanya kalau barang yang berat lah, kotak ke benda-benda yang berat, janganlah kita angkat dari atas, kita nak bongkok, kita nak bangun balik dalam keadaan kaki kita tegak. Jangan buat macam tu kan, rosak tulang belakang kita. Baik, yang keempat ialah cara kita galas beg. Kadang kita bawa beg laptop ataupun barang-barang yang boleh kata ada beban berat jugalah dalam beg ni. Kadang kita galas dia dengan sebelah bahu saja. Sedangkan beg galas tu ada dua tempat galas. Patutnya kita galas menggunakan kedua-dua belah bahu supaya beban tu dia distribute sama rata. Kalau kita galas sebelah saja, dia akan menyebabkan badan kita sengit. Walaupun kita tak sedar pun kita tengah menyengit, tapi kita galas macam tu, dia buat badan kita tak simetri. So yang menanggung beban ni sebelah bahu saja. So dia akan sengit macam tu lah. Tapi kalau kita galas kedua-dua belah beg, beban akan distribute sama rata, badan kita akan simetri dan posture badan kita tegak dan betul lah. So biasakan galas dengan dua belah bahu. Kadang kita biasa lah malas kan, angkat beg galas sebelah je kan. Biasalah, saya pun kadang macam tu kan. Tapi kita kena ubah supaya posture badan kita betul lah. Baik, itu saja 4 posture pergerakan harian yang kita yang saya nak mention untuk kita biasakan yang betul. Okey. Tapi yang paling penting yang ni last but not least, pastikan badan kita sentiasa bergerak dan aktif lah. Janganlah, walaupun kita duduk dalam keadaan posture yang betul, tapi jangan kita statik, kita duduk dalam keadaan macam tu terlalu lama. Kita perlu bergerak, kita perlu riliskan sendi kita, kita perlu aktifkan muscle kita. Jangan kita statik, ia akan menyebabkan muscle kita stres dan akan menegangkan kita punya joint. So kalau kita duduk posture yang betul pun terlalu lama, cubalah kita ubah kedudukan kita pula.
Kemudian kalau dah rasa mengantuk ke, kita bangun, kita stretching sikit, kita berjalan, buat air ke, minum air ke kan. Itu semua penting supaya postur badan kita sentiasa aktif dan kita meregangkan kita punya sendi dan otot. Okey. Sentiasa bergerak, sentiasa mobile, dinamikkan hidup anda, dinamikkan badan anda, jangan statik, jangan stiff dan jangan terlalu kaku. Okey. Terima kasih atas tontonan, terima kasih atas perhatian anda. Kalau anda rasa video ini bermanfaat dan ada info dan ilmu baru, saya jemput anda untuk subscribe. Subscribe adalah percuma, anda tak perlu bayar 1 sen pun. Dan jangan lupa untuk share dan like bersama rakan-rakan anda, office mate anda, supaya mereka juga boleh amalkan cara hidup yang sihat dan betul. Okey? Terima kasih. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.